Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pensyarah saya Dr. Hasnah binti Abdullah yang mengajar dalam subjek EDUP 2132 Profesionalisme Keguruan. Saya Muhammad Nur Al-Amin bin Rahmat ingin membentangkan tugasan kedua saya pada hari ini. Sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin memaparkan satu video pendek untuk sebelum saya membentangkan satu video pendek untuk kita menonton bersama. Mari saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni. Mael, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal. Alah, ini bukan rasuah. Saya belanja makan je. Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuah lah namanya tu. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang. Alas, berapa sen sangatlah nasi lemak tu? Sikit atau tinggi nilai rasuah tu tak penting, Mael. Macam mana tu Pak Abu? Bayangkan, kerana rasuah, senjata api, dadah, pengganas, semuanya boleh masuk ke dalam negara ni. Siapa yang terima bahananya? Kita semualah. Rasuah adalah penjenayah. Anda boleh lakukan perubahan. Perangi rasuah. Mari saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam. Video itu tadi. Dalam pembentangan ini saya memilih isu semasa berkaitan etika dan perundangan guru. Saya memilih tajuk isu rasuah. Apa itu rasuah? Apakah definisi rasuah? Penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk diri seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, istilah rasuah disebut juga sebagai suapan. Definisi terdapat di dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Okay. Apakah jenis-jenis rasuah yang boleh apakah jenis-jenis rasuah yang kita boleh nyatakan adalah jenis rasuah yang lain adalah wang, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan atau menawarkan jawatan atau upah ataupun berbentuk diskaun ataupun hadiah. Dalam rasuah terdapat juga beberapa elemen, antaranya adalah pemberi, penerima rasuah, suapan rasuah, balasan, dan yang kelima adalah mensria ataupun niat jahat. Dalam pembentangan ini saya highlightkan dua perkara ini, iaitu etika dan perundangan guru. Etika keguruan. Pengenalan. Peranan guru adalah sebagai penyampai ilmu, pendidik, pembimbing dan penggerak kepada anak-anak didiknya dan masyarakat. Seorang guru yang baik seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi seperti baik hati, pandai berjenaka, sabar, bertanggungjawab, yakin pada diri dan mempunyai sifat kepimpinan. Ini dinyatakan oleh Mok Sun Sang pada tahun 1988. Apakah konsep etika? Konsep etika adalah untuk merujuk prinsip moral atau pegangan nilai bagi menentukan perkara yang baik untuk individu dan masyarakat. Dan yang kedua adalah etika sebagai satu set konsep dan prinsip yang membimbing manusia dalam menentukan tingkah laku yang membantu dan membahayakan manusia.
Ini dinyatakan oleh Paul and Elder 2006, pada tahun 2006. Secara kesimpulannya, etika adalah berkenaan dengan apa yang baik untuk individu dan masyarakat. Perundangan guru. Dalam perundangan guru terdapat peraturan tata kelakuan dan tata tertib. Peraturan kelakuan dan tata tertib 1993 pindaan 2002. Apakah kepentingan peraturan ini? Yang pertama adalah agar penjawat awam dapat melaksanakan tugas dengan cekap, berintegriti, amanah dan bertanggungjawab. Dan yang kedua, menjaga imej perkhidmatan awam. Yang ketiga, menghukum pegawai yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan tata kelakuan dan tata tertib. Peraturan pegawai awam kelakuan tata tertib 1993 pindaan 2002. Perkara 4.2 membelakangkan tugas demi kepentingan diri. Pada perkara 4.2C2 berkelakuan yang menimbulkan syak yang munasabah yang dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedah sendiri. Perkara 8.1A. Seseorang pegawai awam tidak boleh memberi atau menerima apa-apa jua hadiah jika penerimaan atau pemberian itu mempunyai kaitan dengan pelaksanaan tugas pegawai tersebut. Okey, inilah terdapat beberapa peraturan pegawai awam. Pada dalam Akta 694 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009, meminta dan menerima rasuah telah diperuntukkan Seksyen 16A dan 17A Akta SPRM 2009. Kesalahan lain ialah kesalahan salah guna kuasa atau kedudukan oleh pegawai awam. Peruntukan yang diperuntukkan dalam Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Menawar dan memberi rasuah. Ini termasuk dalam Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Di sini saya membawakan berita-berita yang berlaku di kalangan yang melibatkan rasuah yang melibatkan guru. Ini adalah keratan akhbar, beberapa keratan akhbar yang melibatkan rasuah melibatkan guru. Yang pertama, guru besar didakwa terima rasuah lebih 6,000 pada tahun 2018-2015. Berita yang kedua, guru didakwa beri rasuah bulanan kepada polis. Yang ketiga, guru besar mengaku bersalah terima rasuah. Dan ini dan seterusnya adalah video daripada Mahkamah Session di Kuantan menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan dan denda RM20,000 ke atas seorang guru besar selepas tertuduh mengaku bersalah atas 2 pertuduhan melantik syarikat milik isterinya dalam urusan berkaitan sukan perahu layar kira-kira 8 tahun lepas. Hakim Dato' Ahmad Zamzani Muhammad Zain turut memerintahkan tertuduh Khairul Azizi Abdul Aziz 55 tahun dihukum penjara tambahan selama 12 bulan jika tertuduh yang beralamat di Pulau Tioman Rompin gagal menjelaskan denda tersebut. Khairul Azizi didakwa melakukan kesalahan itu semasa berkhidmat sebagai guru penolong kanan co-kurikulum di Sekolah Kebangsaan Cerating di Kuantan dengan mencadangkan syarikat milik isterinya, Su Azizi Enterprise, kepada guru besar sekolah tersebut bagi urusan bayaran pesanan sekolah.
Ia melibatkan bayaran berkaitan peruntukan perahu layar bagi latihan Majlis Sukan Sekolah Pahang MSSP bernilai RM1,200 pada 19 Mac 2014 dan bayaran RM700 bagi program perahu layar anjuran Kementerian Pendidikan pada 15 Disember 2014. Okey, seterusnya video kedua adalah berita daripada Di Esok Pulau Awan. Pinang, seorang guru dihadapkan ke Mahkamah Session Khas Rasuah di Butterworth atas dua pertuduhan rasuah membabitkan pembelian peralatan sukan 5 tahun lalu. Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah bagi kedua-dua pertuduhan ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zul Hazim Abdullah dan minta dibicarakan. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh Haslina Kasah, 46 tahun yang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pokok Sena Kepala Batas, dituduh menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk membeli peralatan sukan bernilai RM2,353.66. Haslina yang belum melantik peguam dituduh menggunakan syarikat Hazwan Event Management di mana beliau mempunyai kepentingan untuk tujuan tersebut pada 17 Oktober 2017. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh pada 19 Oktober 2017 didakwa menggunakan syarikat sama untuk membeli kelengkapan sukan bernilai RM522.66. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta sama. Zul Hasmi membenarkan tertuduh dikenakan jaminan RM8,000 dengan seorang penjamin selain mengarahkan tertuduh menyerahkan dokumen perjalanan serta melaporkan diri di Pejabat SPRM sebulan sekali. Mahkamah juga menetapkan 27 Jun depan untuk sebutan semula kes dan lantikan peguam. Di Pulau Pinang, seorang guru dihadapkan ke Mahkamah Session Khas itu Rasuah saja, di Butterworth atas dua pertuduhan rasuah video membabitkan pembelian yang peralatan sukan saya 5 boleh tahun lalu. kongsikan Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak dalam bersalah perbincangan bagi saya ini. kedua-dua pertuduhan Kesimpulannya ketika pertuduhan adalah dibacakan di hadapan hakim. Kita sebagai penjawat awam adalah amat dilarang untuk mengambil rasuah ataupun memberi rasuah untuk kepentingan diri sendiri. Sebagai pesanan terakhir daripada saya, di samping kita membuat penjarakan sosial, jarakkan diri kita juga daripada perasuah. Katakan tidak kepada rasuah. Okey, sekian saja pembincangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.